Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syaf Syukri dan ini adalah cerita, dan seperti biasa untuk program ini kita akan bawakan perkongsian dari wartawan-wartawan yang membuat liputan mengenai isu-isu ataupun perkara-perkara yang mendapat liputan untuk sepanjang hari ini, dan kita juga biasanya untuk segmen ini akan memberi fokus kepada isu-isu berbangkit atau isu-isu yang panas yang ada di astrawani.com. Secara khususnya kita nak mendapatkan pandangan pakar mengenai perkembangan isu tersebut, dan untuk jam ini kita mulakan dengan isu ini di mana PKR tidak akan berbincang atau bekerjasama dengan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, dan itu ketetapan yang dibuat Majlis Pimpinan Pusat MPP PKR selepas mesyuarat yang diadakan pada Isnin. Dan pengarah komunikasi PKR Fahmi Fazil menerusi kenyataan dalam laman Facebook menjelaskan keputusan itu dibuat memandangkan Muhammad Azmin dianggap sebagai antara punca langkah Sheraton yang menyaksikan kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini. Dan baru-baru ini sebuah portal mendakwa berlaku pertemuan antara Muhammad Azmin yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri dengan dua wakil PKR di Hotel Sheraton Petaling Jaya. Bagaimanapun, Muhammad Azmin yang pernah menjadi timbalan Presiden PKR ketika diajukan mengenai soalan tersebut memberitahu tidak ingat hotel mana dikunjungnya dan siapa yang ditemui pada minggu lalu berikutan jadual kerja yang padat. Dan kita nak mengetahui ataupun kita nak mengupas mengenai isu ini, kita bersama dengan penganalisis politik Universiti Teknologi Mara UiTM, Mujibu Abdul Muiz. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam Syaf, selamat petang. Selamat petang. Tuan, berdasarkan apa intro yang telah saya bacakan sebentar tadi dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh PKR bahawa tidak akan berbincang atau bekerjasama dengan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Jadi, mesti ada percakapan dalam kalangan penganalisis politik di mana ada pertemuan yang didakwa berlaku antara Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan juga dua wakil dari PKR di Hotel Sheraton Petaling Jaya. Jadi, pada pendapat Tuan sendiri, adakah sebenarnya pertemuan ini berlangsung? Kerana kita tahu pokok takkan bergoyang kalau tak ada angin. Tuan. Ya, saya rasa persoalan dia berlaku atau tidak berlaku tu mungkin boleh dijawab sendiri oleh mereka yang didakwa terlibat dalam pertemuan itu. Tapi saya bersetuju dalam politik ini kalau tidak ada angin masakan pokok bergoyang. Dan kalau kita melihat secara umum pertemuan ini dijangka menjadi hangat kerana spekulasi tentang masa depan Azmin setelah sekutu lamanya YB Zuraida itu telah keluar dari Bersatu dan menyertai Parti Bangsa Malaysia itu, maka ramai yang melihat bahawa mungkin selepas ini Azmin dan juga rakan-rakan lain yang melompat daripada PKR ke Bersatu itu akan mengikutnya. Dan saya rasa kalaulah di sebalik semua ini, maka tindakan Azmin yang kalau seperti mana yang didakwa bertemu dengan Anwar untuk kembali ke PKR itu barangkali itu atas pertimbangan politik, bahawa Azmin mahu melihat masa depan politiknya terjamin dengan melihat parti mana yang barangkali boleh memberikan jaminan tersebut. Kerana sebagai orang lama dalam politik, Syaf, saya rasa Azmin faham dan masak benar tentang karier politik kalau bersama dengan parti-parti baru dan parti-parti serpihan ini barangkali tidak sekuat dengan menyertai parti-parti yang established dan mempunyai akar umbi yang baik. Kerana dalam pertimbangan itulah mungkin beliau mengambil keputusan untuk berjumpa dengan PKR. Dan kita juga maklum bahawa Datuk Seri Anwar sendiri ini adalah seorang tokoh politik yang begitu apologetic. Apologetic ni kerana beliau ni boleh bergabung, berkawan dengan siapa saja hatta sehingga ke tahap boleh bergabung dan bekerjasama dengan Tun Dr. Mahathir ketika menumbangkan Barisan Nasional. Jadi mungkin dalam konteks ini tidak mustahil itu boleh berlaku dengan Azmin, yang kita semua faham bahawa Azmin adalah sekutu lama dan begitu kuat menyokong Datuk Seri Anwar sepanjang ketiadaan beliau di dalam parti tersebut ketika dihukum penjara. Dan kalau kita melihat kepada perkembangan PKR pada ketika ini, orang-orang Anwar itu banyak tewas dalam pemilihan PKR, maka barangkali mengambil Azmin yang kita juga faham masih ada pengikut tersendiri di dalam parti-parti itu yang juga tewas ketika pemilihan, barangkali adalah satu cara untuk mengukuhkan bukan saja Datuk Seri Anwar tetapi juga mengimbangi barangkali kekuatan kelompok Rafizi di dalam PKR itu sendiri. Jadi mungkin ini antara bacaan-bacaan kita yang kita boleh baca daripada desas-desus pertemuan Anwar dan juga Azmin itu yang dikatakan berlaku di Hotel Sheraton Petaling Jaya.
Baik, Tuan ada cakap tadi ya, mungkin itu antara strategi yang dirancang seperti Tuan cakap tadi, Datuk Seri Anwar Ibrahim seorang yang apologetik, memaafkan orang-orang yang mungkin telah mengkhianatinya dan keluar daripada parti sebelum ini. Jadi, apakah sekiranya pandangan Tuan ya melihat situasi sekiranya Azmin Ali kembali bekerjasama dengan PKR atau masuk semula ke PKR, bagaimana nak memastikan sentimen di peringkat bawahan itu, nak memastikan PKR boleh berjaya meraih kepercayaan pengundi untuk memastikan perkara-perkara seperti lompat parti dan juga perkara-perkara seperti langkah syaitan tidak lagi berulang, Tuan? Yes, mungkin saya rasa kalau ini berlaku, ada dua perkara yang kita boleh lihat daripada apa akibat daripada tindakan ini. Satu, ini akan menjadikan parti PKR itu sendiri semakin tidak dipercayai oleh pengundi, dan juga yang kedua adalah mungkin akan menjauhkan lagi mereka-mereka yang begitu kuat menekan presiden supaya menolak idea-idea bergabung dengan parti-parti lain, apatah lagi bergabung dengan mereka yang pernah mengkhianati parti PKR selepas apa yang berlaku dalam langkah Sheraton daripada menjauhi parti. Dan saya rasa dalam keadaan sekarang ya mungkin ini satu langkah yang ke belakang bagi PKR dan juga menghantar satu isyarat yang tidak bagus, bukan saja kepada ahli PKR itu sendiri tetapi juga kepada pengundi yang di atas pagar yang tidak memilih berdasarkan parti, kerana saya berpandangan sebagai sebuah parti yang mendukung reformasi, yang mendukung pembaharuan, ya, yang mendukung kepada usaha-usaha good governance yang dibawa dan diangkat sebagai ideologi PKR itu, dengan mengambil mereka-mereka ini, bagi saya rasa tidak bersalah. Ya, mungkin dari sudut politiknya ini mungkin satu langkah yang baik untuk mengukuhkan kedudukan tertentu, dan dalam masa yang sama juga sebagai langkah untuk mengukuhkan parti dalam konteks PKR menghadapi pilihan raya. Tetapi secara umum ya, kalau saya melihat tindakan ini, ia sebenarnya memberikan persepsi yang negatif, kerana saya berpendapat dalam pilihan raya yang begitu suntuk pada ketika ini, sebagai sebuah parti PKR harus mencipta satu naratif yang kuat, dan naratif itu mesti ditonjolkan dan dibawa secara kukuh dan diyakini oleh rakyat untuk memilih. Kerana saya rasa dalam hal ini masalah PKR sebenarnya ya, yang saya rasa selepas saja kehilangan kuasa selepas langkah Sheraton tidak membawa satu naratif yang boleh mengangkat satu inspirasi yang dipercayai oleh rakyat. Dan bagi saya, kalau mengambil langkah ini, saya rasa itu tidak memberi satu nilai tambah kepada pengundi, terutamanya pengundi yang di atas pagar, dengan penambahan pengundi baru dan muda ini. Saya rasa itu tidak akan memberi apa-apa juga kebaikan kepada PKR. Sebab bagi saya, kalau dilakukan selepas itu mungkin satu yang berbeza, kerana mungkin saya lihat dari sudut politiknya itu mungkin boleh membantu mengukuhkan kedudukan Datuk Seri Anwar, mengimbangi kumpulan Rafizi di dalam PKR. Tapi daripada perspektif jangka pendek pilihan raya, saya rasa ini satu langkah yang ke belakang, kerana bagi saya ini bukan saja akan melarikan pengundi secara umum yang tidak mahu mengundi UMNO, tetapi juga barangkali masih lagi ragu-ragu untuk memilih PKR dan PH, ya, dan akhirnya akan memberi peluang kepada undi itu untuk tumpah kepada parti yang lain. Dan yang paling penting, ini barangkali akan menggugat juga semangat dalam parti politik PKR dan juga PH, kerana melihat ini adalah mereka yang mengkhianati, tapi boleh diterima dan diletak di bawah parti kembali dan diangkat mungkin sebagai tokoh-tokoh penting dalam parti, yang saya rasa dalam masa tempoh terdekat ini akan sudah tentu akan menghancurkan PKR dan esprit de corps yang dibawa dalam konteks menghadapi pilihan raya umum 15. Baik, Tuan Mujibur, dan ini mungkin soalan saya yang terakhir ya. Kita tahu pengarah komunikasi PKR Fahmi Fazil juga berkata jawatan kuasa pemilihan parti JPP akan mengumumkan dalam masa terdekat secara rasmi saf kepimpinan baru bagi cabang dan kepimpinan utama PKR. Jadi bagaimana senarai yang diharapkan dan bagaimana dengan senarai-senarai ini mampu membentuk jentera yang kuat untuk PKR sendiri menghadapi PRU akan datang?
Ya, saya rasa dua perspektif ini perlu diangkat dalam line up apa nama PKR yang baru. Satu untuk mencari satu gabungan dinamik yang boleh membantu dan membawa PKR ini ke satu tahap yang lebih baik dalam masa jangka pendek mungkin menghadapi pilihan raya umum dan juga dalam masa jangka panjang untuk memastikan PKR ini boleh bertahan dan juga boleh survive dalam politik Malaysia yang barangkali dinamikanya itu lebih mencabar berbanding sebelumnya, kerana yang pasti naratif PKR sebagai sebuah parti berbilang kaum itu nampaknya semakin diterima, tapi dalam masa yang sama juga ia perlu sedar bahawa dalam konteks politik Malaysia segmen undi Melayu itu sangat penting dalam menentukan kemenangan, dan dalam masa yang sama juga aspek yang kedua ini perlu diangkat, iaitu mencari siapa yang boleh memberikan idea dan input yang baru, terutamanya dari perspektif PKR sebagai sebuah parti selepas Datuk Seri Anwar kita kata bersara, ataupun selepas Datuk Seri Anwar tidak lagi menjadi mereka yang memimpin parti, kerana sebagai sebuah parti kita harus faham kelangsungan sebuah parti itu tidak bergantung kepada tokoh semata-mata, kerana tokoh itu boleh datang dan pergi, tetapi ketiadaan tokoh itu mesti disegera diisi, dan line up inilah yang perlu dipilih secara selektif, ya, secara berhati-hati, kerana ini perlu dipertontonkan kepada bukan saja ahli parti itu sendiri, tetapi juga kepada pengundi di luar sana bahawa mereka ini ada kesinambungan kepimpinan dan sudah bersedia untuk kebarangkalian bahawa mengangkat orang lain selain daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pemimpin masa hadapan bagi parti PKR dan seterusnya. Baik, terima kasih atas perkongsian tersebut daripada Tuan Mujib Abdul Muiz yang merupakan penganalisis politik Universiti Teknologi Mara, dan kita memberi fokus kepada kenyataan dikeluarkan oleh PKR hari ini yang mana tidak akan menjalinkan kerjasama dengan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Dan saya kira cerita akan berhenti seketika, kita bertemu semula selepas ini.